Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam, yang disusun dan dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang mana kitab Bulughul Maram adalah kitab yang membincangkan tentang ataupun kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membincangkan tentang hukum hakam, yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis, tokoh ulama hadis yang cukup terkenal. Kita masih lagi di dalam perbahasan berkait dengan pakaian. Jadi pada minggu lepas dan minggu sebelum daripadanya kita pernah menceritakan kaedah yang penting dalam pemakaian adalah setiap ataupun apa jua pakaian pada asalnya adalah diharuskan. Apa jua jenis pakaian pada asalnya adalah diharuskan. Apa jenis warna bagi pakaian pada asalnya adalah diharuskan. Melainkan apabila ada dalil daripada syarak melarang pakaian-pakaian tertentu. Jadi kalau orang tanya pakaian ni boleh pakai ke tak, kita tengok ada tak dalil yang melarang. Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka hukum dia adalah dibolehkan. Warna ni boleh pakai ke tak, kain jenis ni boleh pakai ke tak, kita kena tengok ada tak dalil yang melarang. Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka hukum dia adalah diharuskan. Kerana bab pakaian ni, setiap pakaian, setiap jenis pakaian, warna pakaian, selama mana tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, maka hukum dia adalah diharuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dia Allah Taala adalah Tuhan yang menciptakan untuk kamu, memberi manfaat kepada kamu setiap apa yang ada pada muka bumi ini. Setiap apa yang ada pada muka bumi ini Allah Taala menciptakan manfaat untuk kita, termasuklah pakaian. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakanlah ya Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Taala keluarkan untuk hamba-hamba ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha." Wahai anak Adam, sesungguhnya kami turunkan kepada kamu pakaian yang comel, yang kamu guna untuk menutupi aurat-aurat kamu. Jadi macam kita katakan tadi, pada asalnya apa jua jenis pakaian, pada asalnya apa jua jenis warna yang kita pakai adalah diharuskan, melainkan apabila ada dalil yang melarang daripada pakaian-pakaian tertentu. Minggu lepas kita bincang antara pakaian yang dilarang oleh syarak adalah pakaian sutera untuk lelaki. Untuk lelaki tak boleh pakai sutera, melainkan dalam keadaan tertentu, ketika diperlukan. Contoh gatal ataupun sejuk sangat, tak ada kain limu nak pakai, ada sutera, boleh pakai bagi orang lelaki. Manakala orang puang, itu memang halal lah bagi dia. Orang puang ni orang lelaki, kita cerita orang lelaki. Maksudnya ada benda yang pakaian yang dihalalkan pada perempuan tapi tidak dihalalkan kepada lelaki. Antaranya adalah sutera, sebagaimana yang kita bincang panjang lebar pada minggu lepas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hari ini pula kita nak bincang hadis yang ke-500 yang ke-553.
daripada kitab Bulughul Maram yang diriwayat daripada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Imran bin Husain. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ay yara athara ni'matihi 'alaihi, rawahu al-Baihaqi. Maksudnya daripada Imran bin Husain mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Taala suka apabila memberi nikmat kepada seorang hamba. Apabila Allah Taala bagi nikmat kepada seorang hamba, Allah Taala suka apabila memberi nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba yang bersangkutan itu memperlihatkan kesan nikmatnya itu pada diri. Jadi dalam hadis ni kata Rasulullah, Allah Ta'ala suka apabila Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada hamba, bahawa hamba tersebut memperlihatkan kesan nikmat tersebut di atas batang tubuh dia. Maksudnya kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kekayaan, maka Allah Ta'ala suka kalau dia pakai pakaian-pakaian yang comel. Jadi kalau orang tu kaya, tiba-tiba dia pakai pakaian yang uduh macam orang sesok, orang apa-apa kerana, maka Allah Ta'ala tak suka lagu tu. Itu maksud hadis ni. Yang Allah Ta'ala suka apabila seorang tu Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia harta, adalah dia memperlihatkan kesan nikmat tersebut di atas batang tubuh dia. Dia pakailah pakaian yang comel-comel sikit. Jangan pitih banyak. Kerja sedap tapi pakaian kau macam orang sesok. Tujuan nak beri mudah orang belanja kalau pergi minum kedai teh. Minum kedai kopi orang pakat belanja. Anda tengok pakai sesok, cari situ cari sini, kedumuk kali lepas jipu je, kahwin pula tu. Padahal pitih Belambok saja je, kerku malah malah nak bayar sendiri. Jadi makan kat tempat orang ramai, orang tengok susah orang kakak ni, orang pun tolong belanja. Jadi hak tu dah comel sebenarnya. Hak tu dah comel. Jadi apa yang dituntut oleh agama adalah ketika kita ada kemampuan, maka kita pakai sekadar kemampuan kita. Tapi janganlah sampai kepada tahap israf, pembaziran, waktu salah, melampau waktu salah. Melampau waktu salah. Ya, kalau melampau waktu salah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahawasanya Allah Taala suka apabila Allah Taala bagi nikmat kepada seorang hamba, hamba memperlihatkan nikmat tersebut melalui pakaiannya. Maksudnya pakai comel-comel lah. Sebab tu dalam ayat Quran Tuhan kata lagu mana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Antara benda yang kita ceritakan nikmat Allah, ketika Allah Taala bagi nikmat kepada kita, pakai comel, kita tunjukkan nikmat tersebut. Baik, tapi kena ingat, pakai yang comel saat ni sesuai dengan kemampuan kita, perlu kita kena jaga dua syarat. Syarat yang pertama adalah tidak berlaku pembaziran, bukanlah melampau. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah jangan ada sifat makhilah. Makhilah ni maksudnya sombong. Kalau ada sifat sombong, jelas perbuatan tersebut adalah haram, dilarang oleh agama. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhilah. Kata Rasul, makanlah, silakan makan, mau nak makan banyak mana pun, silakan minum, mau nak minum banyak mana pun, silakan pakai. Tapi kena ingat, min ghairi israfin wala makhilah, tanpa berlaku pembaziran, melampau had, dan jangan ada sombong. Pakai hak comel-comel tu sombong weh. Tenggok tinggi sombong. Jadi siapa kena kenal orang. Okey, sebagai contoh kan. Sikit-sikit silap sikit. Awak pakai yang comel ingat sikit-sikit nak balas dulu. Tak ada sikit, tapi silap sikit. Itu sombong. Maka hak tu adalah haram. Hak tu adalah sadah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada selagi. Okey, kita ni hadis ni dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, dan ada juga beberapa orang ulama hadis yang lain mengeluarkan hadis yang sama. Tapi di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Sunannya, dalam kitab Jami' Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad.
dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Maksudnya, sesiapa hak yang meninggal pakaian hak yang mewah, hak yang mahal-mahal, dia tidak pakai pakaian tersebut, tawadhu'an lillah, kerana tawadhu' kerana Allah, rendah diri. Sebab mungkin kalau dia pakai barang-barang mahal ni, Allah sombong. Dia sama juga kereta ke, dah kira dah tamat mesti pakaian-pakaian yang di tubuh saja. Kenderaan pun sama juga, dia tak pakai mahal-mahal, dia takut ialah hati kan. Jadi bukanlah salah selama mana tidak sombong, tapi ditinggal perkara tersebut kerana nak jaga hati dia, tawadhu' untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqdiru alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia mampu untuk perkara tersebut. Benda kelebihan dia, da'ahu Allah yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan menyeru dia pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiq, di hadapan manusia, di hadapan orang ramai, hatta yukhayyirahu, sehingga Allah taala memberi pilih kepada dia, min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha, sehingga Allah Subhanahu wa taala panggil dia di hadapan orang ramai, dan Allah taala bagi pilih kepada dia yang manakah pakaian daripada pakaian imam yang itu kelebihan dia. Jadi sebab itulah dalam kita nak mengeluarkan suatu hukum daripada hadis, kita tidak boleh melihat kepada satu hadis. Melihat kepada satu hadis, dia akan membawa kepada kepincangan di dalam pengeluaran hukum. Jadi hanya kalau tengok hadis ni saja, jadi kita akan tekak. Dah mung ada kemampuan kan? Pakai mahal-mahal dah ada kemampuan ni, Rasul akan buat gini. Dia dalam kita nak membincang ataupun kita nak mengeluarkan hukum daripada satu hadis, kita jangan melihat kepada hadis tu saja, bahkan kita kena gabungkan segala hadis-hadis yang berkait dengan apa yang kita bincangkan. Okey, jadi kesimpulan, sekarang ni kita ada 3 hadis. Ni sekurang-kurang hamba buat ringkasan lah. Kita ada 3 hadis. Yang pertamanya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, yang mana hadis ni adalah hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya Allah Taala kasih, Allah Taala suka. Maksudnya Allah Taala redha, Allah Taala akan bagi ganjaran, bagi pahala kepada seorang hamba yang memperlihatkan nikmat yang Allah Taala bagi kepada dia. Maksudnya dia pakai pakaian yang sesuai dengan kemampuan dia. Dia mampu tahap ni tapi dia pakai seperti pakaian orang susah, maka benda tu Allah Ta'ala tak suka mana. Okey, itu yang pertama. Tapi dalam masa yang sama, kita nak pakai pakaian yang sesuai dengan kita, bukan diharus secara mutlak, bukan mesti dengan 2 syarat. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu makanlah, mu minum dah dan mu pakai, tapi dengan syarat min ghairi israfin wala makhilah, tanpa berlaku pembaziran, melampau, dan jangan ada sikap sombong. Okey, 2. Yang ketiga, kita ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih, sesiapa yang meninggal pakaian yang mahal kerana tawadhu', rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia mampu, maka da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, Allah Taala memanggil dia di hadapan orang ramai. Ramai orang Allah Ta'ala panggil dia. Jadi bermakna orang mulia. Dia ramai-ramai orang Tuhan panggil dia, orang mulia. Betul tak gitu? Dalam ramai-ramai orang Tuhan panggil dia, orang mulia dia. Lepas tu Tuhan panggil buat benda, Tuhan nak bagi hadiah. Benda hadiah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pilihan kepada dia, yang manakah pakaian imam yang ingin dia pakai. Pilih dia benda pakaian imam yang dia ingin pakai. Apakah kepakaian kemuliaan di hari kiamat yang ingin dia pakai? Allah Ta'ala izinkan kepada dia, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Jadi kesimpulan dalam masalah ni, kita kena buat kesimpulan. Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala bagi kemampuan, maka dia jangan pakai seperti orang hak susah, orang fakir miskin, kerana ingin menarik simpati daripada orang lain. Okey, boleh faham?
kerana ingin menarik simpati daripada orang lain. Itu yang pertama. Lepas tu dia kena pakai pakaian yang dia mampu, tetapi janganlah melampau dan jangan ada sikap sombong. Tetapi kalau ada perkara tersebut ataupun mungkin akan menimbul perkara tersebut, tinggalkan pakaian tersebut kerana merendah diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada ganjaran yang Allah taala akan kurniakan kepada dia. Jangan main. Bab pakaian pun jangan main. Kita jangan anggap aku ada pitih banyak, jadi aku nak pakai benda pitih aku, bukan aku curi hak orang. Ya betul, tapi mungkin ingat mung sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terikat dengan hukum hakam. Dalam kita memakai pakaian, dia tidak terlepas daripada 5 hukum. Adakala wajib, adakala sunat, adakala makruh, adakala haram dan adakala harus. Kita sebagai hamba Allah tidak terlepas daripada hukum. Jangan kita kata, dah aku bukan curi hak orang, bukan aku lebong hak orang, aku bukan khianat hak orang, pitih aku ikut aku lah, aku kerja lengah-lengah, kok aku nak beli warna pun. Ya betul, tapi mung tu kena ingat, rezeki hak yang mu dapat adalah anugerah daripada Allah. Mung tak ada benda pun. Mung sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mung kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap perbuatanmu, setiap pergerakanmu, setiap perkataanmu, mung terikat dengan hukum yang ditetapkan oleh agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis. Seterusnya kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani lagi, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasi wal mu'asfar. Dia ada sebahagian daripada ulama hadis dibaca al-qisi, tapi sini al-qasi. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yakni melarang lelaki mengenakan pakaian sutera. Dalam hadis ini tak sebut pun lelaki, tapi hadis lain sebut dilarang kepada lelaki. Hadis yang kita bincang pada minggu lepas. Jadi orang lelaki tak boleh pakai sutera. Orang lelaki tak boleh, orang puan tak ada masalah. Dan pakaian yang dicelup dengan za'faran. Jadi pakaian dengan celupan za'faran juga dilarang kepada orang lelaki. Orang puan tak ada masalah. Maksud lagu mana pakaian yang dicelup dengan za'faran? Za'faran ni bukan za'faran, dia tak za'faran pula, dia lain, mu'asfar lain. Muza'far lain. Ni silap terjemahan. Bukan. Dia terjemah dicelup dengan za'faran, silap, bukan. Dia dalam mu'asfar adalah dicelup dengan tumbuhan. Dia ada sejenis tumbuhan yang mana dia berwarna merah. Jadi kalau celup pakaian jadi warna merah. Sejenis tumbuhan digunakan untuk mewarnakan pakaian, mewarnakan rambut suatu ketika dahulu. Warna dia warna merah. Baik. Jadi Rasul larang orang lelaki memakai pakaian yang dicelup dengan celupan tersebut. Okey, itu yang pertama. Cuma ulama berbeza pandangan. Adakah larangan di sini larangan haram ataupun larangan makruh? Sebahagian daripada ulama mengatakan larangan di sini adalah larangan haram. Itu segelintir. Sebahagian yang lain mengatakan larangan makruh. Maksudnya, kalulah pakaian saat itu dicelup dengan celupan ataupun dinamakan dia mu'asfar, maka orang lelaki tak dipakai. Ada kata haram, ada kata makruh. Jadi sebaik-baik tinggalkan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak menjadi masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak menjadi masalah, walaupun sebaik-baiknya adalah ditinggalkan. Kerana di sana ada hadis yang menceritakan bahawa Rasulullah menggunakan pencelup ini. Rasul guna pencelup ini. Jadi dah yang dilarang ni ada perbincangan yang panjang. Ada setengah kata dilarang adalah bagi orang yang sedang mengerjakan ihram. Orang yang sedang mengerjakan ihram tidak dibolehkan. Maksudnya dilarang di sini adalah khusus untuk orang yang mengerjakan ihram ataupun orang yang buat haji ataupun buat umrah. Jadi pendek kata, pakaian yang dicelup dengan ataupun yang dinamakan sebagai mu'asfar, pencelup yang warna dia warna merah, adalah
dilarang kepada lelaki tapi tidak kepada perempuan. Seterusnya wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا رواه مسلم. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat diriku mengenakan 2 lapis pakaian muasfar. Maksudnya pakaian yang dicelup dengan celupang yang daripada sejenis tumbuhan yang warna dia warna merah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ibumu yang telah memerintah kamu mengenakannya? Makmu ke suruh pakai? Jadi rasa marah. Makmu ke suruh pakai pakaian ni? Baik. Jadi benda ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebelum daripada kita masuk hadis yang lah, amun nak kesimpulan sikit berkenaan dengan pakaian yang warna merah saat ni. Dia sebenarnya macam yang berkhabar tadi, dalam masalah pakaian dihalalkan kepada lelaki apa jenis warna sekalipun, melainkan apabila ada dalil yang melarang. Dalam berkenaan dengan pakaian untuk lelaki ada 3 permasalahan yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada 3 jenis yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Antaranya adalah pakaian yang muasfar, yang kita cerita saat ni. Tapi zaman kita tak ada dah. Tempat kita tak ada. Ini dicerita dalam hadis. Itu yang pertama. Yang keduanya dipanggil muza'far. Di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yataza'fara ar-rajul. Rasul larang lelaki memakai za'faran. Sebab itulah pakaian yang dicelup dengan za'faran. Za'faran adalah sejenis tumbuhan. Jadi dia akan melahirkan warna kuning. Tadi warna merah, warna kuning. Ni warna merah, ni warna kuning. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi yang pertama pakaian yang dicelup dengan tumbuhan yang mengeluarkan warna merah. Yang keduanya pakaian yang dicelup dengan tumbuhan yang mengeluarkan warna kuning. 2 masalah ni ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan. Yang dicelup dengan za'faran, sebahagian daripada ulama mengharamkan, sebahagian daripada ulama memakruhkan. Sama juga yang dicelupkan dengan celupan warna kuning, sebahagian daripada ulama mengharamkan, sebahagian daripada ulama memakruhkan. Benda tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Berbeza dengan pakaian warna merah, lain berbeza dengan pakaian warna merah bukan celupan daripada tumbuhan tersebut. Berbeza dengan pakaian warna kuning bukan daripada celupan tumbuhan tersebut. Kita pakai pakaian warna kuning ataupun pakaian warna merah, hukum dia lain. Asal ni lain. Kalau warna kuning daripada celupan yang lain, itu tidak menjadi masalah. Bahkan ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna kuning. Itu tidak menjadi masalah. Apa jua warna sekalipun. Yang tidak boleh yang celupan dengan pokok ni, dengan tumbuhan ni. Di tempat kita mungkin tak ada. Manakala pakaian yang berwarna merah, pakaian warna merah untuk orang lelaki ni, bukan untuk orang perempuan. Kita tak cerita untuk orang perempuan. Orang perempuan boleh pakai belaka warna benda pun. Baik, ni untuk orang lelaki. Untuk orang lelaki, kalau pakaian yang berwarna merah, dia terbagi kepada 2. Yang pertama, warna merah saat ni tu jalur dengan warna lain. Warna merah jalur dengan warna putih, warna merah jalur dengan warna hijau, warna merah jalur dengan warna kuning. Maksudnya merah dengan campuran warna lain. Maka sepakat ulama mengatakan harus orang lelaki pakai, kerana antara pakaian yang disukai oleh Rasul adalah hibarah. Hibarah ni pakaian yang berjalur. Yang kita cerita saat ni, pakaian yang disukai oleh Rasul, pakaian jalur merah dengan warna-warna yang lain. Tapi kalau merah 100%, merah 100%. Untuk orang lelaki merah belaka kan. Kalau kita kata kalau orang tua kata, merah tu kena kejar lembu kan. Merah gitu lah. Merah gitu. Apakah hukum? Ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama kata makruh, ada sebahagian daripada ulama kata harus. Kerana benda, sebahagian daripada ulama menghukumkan makruh
Kerana di sana ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Bara' bin Azib. Kata Bara' bin Azib, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mayatiril humri. Rasulullah melarang kami orang lelaki daripada hamparang-hamparang yang warna merah. Jadi hamparang warna merah Rasul larang. Maka sebahagian daripada ulama melihat kepada hadis tersebut bahawasanya orang lelaki tak boleh pakai pakaian merah tak ada sikit pun warna lain. Hukum dia makruh. Okey, jelas kan? Baik. Namun sebahagian yang lain dia kata lagu mana? Hukum pakai merah penuh pun walaupun tak ada jalur sikit pun hukum dia adalah dibolehkan. Kerana mana? Kerana di sana ada hadis juga yang diriwayat daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Yang mana Bara' bin Azib hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Bara' bin Azib, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra." Aku melihat Rasulullah di dalam pakaian yang warna merah. Jadi di sana ada hadis yang Rasul larang pakai warna merah. Di sana ada hadis yang Rasul sendiri pakai warna merah. Punca daripada ada dua hadis tersebut, maka ulama berbeza pandangan di dalam memahami hadis-hadis ini. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak dibolehkan. Sebahagian ulama kata tak boleh pakai warna merah. Dah tu Rasul pakai warna merah, bukan Rasul pakai warna merah 100%. Bukan warna merah yang Bara' bin Azib cerita tu adalah merah campur dengan warna lain. Mazhab Imam Syafi'i dia kata dah dalam hadis Bara' bin Azib kata aku tengok Rasul pakai yang warna merah, pakai warna merah. Jadi mazhab Imam Syafi'i kata orang lelaki boleh pakai pakaian warna merah. Jadi sebaik-baiknya untuk orang lelaki elokkan pakaian warna merah. Kerana ada hadis yang Rasul larang. Sebaik-baiknya. Tapi kalau nak pakai sekalipun masih lagi ada ulama yang mengatakan dibolehkan. Okey, jelas. Dan ulama yang mengatakan dibolehkan pun juga berpandukan kepada hadis. Sebenarnya hak kata tak boleh pun hak kata boleh sebenarnya berselisihan dalam memahami hadis. Ada hadis yang Rasul larang, ada hadis yang Rasul pakai. Lagu mana cara nak memahami hadis tersebut? Berlaku. Semua ada sandaran mereka. Jadi oleh kerana ada larangan daripada Rasulullah, sebaik-baiknya adalah elokkan. Hak tu sebaik-baiknya untuk orang lelaki. Banyak lagi pakaian-pakaian hak yang warna lain, hak yang boleh kita pakai selain daripada warna merah. Tapi kalau nak pakai sekalipun ada pandangan ulama yang mengatakan boleh. Ni untuk lelaki. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara warna yang ataupun warna hak yang disunatkan adalah warna putih. Warna putih adalah warna hak yang disunatkan. Jadi kalau orang pakai putih dengan kosak mengikut perintah Rasulullah dapat pahala. Orang hak yang pakai pakaian warna putih dengan kosak untuk mengikut, menjunjung suruhan dan perintah Rasulullah, maka dapat pahala. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha athhar wa atyab." Hendaklah kamu pakai daripada pakaian-pakaian kamu hak yang warna putih. Sebab pakaian warna putih lebih bersih dan lebih comel, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffinu fiha mautakum, dan mengkapanglah orang-orang hak yang mati di kalangan kamu. Sebab itulah kata ulama, kita orang hidup sunat pakai pakaian warna putih, orang hak yang mati sunat kita kapang warna putih. Tapi tak boleh ke kita pakai pakaian lain? Bukan tak boleh, makruh tak, melainkan apabila benda tu jelas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sutera dan seumpamanya. Baik. Begitu juga kita nak kapang banyak warna lain, boleh ke tak? Tak ada masalah. Kapang kain batik kapang dengan kain plekat boleh, tak ada masalah. Dosa tak salah pun. Tapi hak yang paling comelnya adalah dengan kain warna putih. Hak tu hak yang paling comel. Mayat tu memang tak ada benda, mati tak ada benda, memang susah. Dah payah benda. Kain-kain yang dipakai jubah-jubah dia pakai kapang waktu lah. Tak ada masalah pun. Cuma kadang-kadang kita ni terlalu mengikut adat sehingga benda hak yang tidak menyalahi hukum, menyalahi adat kita jadi seru kita nak buat. Seru nak buat. Orang tak buat gitu. Orang tak buat gitu. Dah kalau orang tak buat gitu, kalau benda tu tidak menyalahi hukum, kita mula buat. Pakat orang buat belaka lah. Kalau orang tak buat gitu, orang tak buat gitu. Siapa kesuk lah. Benda hak yang benda pakat suk lah, pakat orang tak buat belaka lah. Jadi orang tak buat gitu, kenapa aku nak buat? Lepas tu kayak orang ikut. Jadi tak ada lah. Tak ada lah tanggapan tersebut tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika Rasulullah mengatakan sebaik-baik pakaian adalah warna putih, tapi bukan bermakna Rasulullah sepanjang hidup dia pakai warna putih. Bukan. Rasulullah kebau warna putih, dan memang banyaklah pakaian Rasulullah warna putih. Tapi ada juga Rasulullah pakai pakaian warna lain. Warna merah pun ada, warna hitam pun ada. Ada bermacam-macam warna yang Rasulullah SAW pakai. Cuma Rasulullah kebau yang paling comel adalah pakaian warna putih. Jadi orang yang pakai warna putih, biar ada tanang dalam hati, aku pakai ni kerana ia adalah benda yang comel, yang Rasul suruh, insya-Allah dapat pahala. Ada ganjaran pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang nak pakai warna putih, pakai warna lain boleh juga dapat pahala. Cuma pandai niat niat warna. Aku pakai warna ni sebab aku nak tutup aurat. Sedap yang mana penutupan aurat adalah diwajibkan kepada aku. Jadi aku buat benda yang wajib. Bukan kuat adat je. Aku buat benda yang diwajibkan oleh syarak. Maka dapat pahala juga. Yang penting kita kena tahu benda yang kita buat saat ni itu adalah tuntutan daripada syarak, dan kita buat, kita niat untuk menjunjung tuntutan daripada syarak, pasti dapat pahala. Sebab itulah niat qasad baik adalah perkara yang cukup penting. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah. Maksudnya daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Asma adalah seorang sahabat Rasulullah. Suami dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Silap, ayah dia Abu Bakar As-Siddiq. Suami dia adalah Zubair bin Awam. Tapi pada penghujung dia cerai dua orang tu. Jadi Asma binti Abi Bakar, anak kepada Abu Bakar, suami dia adalah Zubair bin Awam. Baik, anak dia adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair seorang yang memang cukup hebat lah dalam sejarah Islam, seorang sahabat Rasulullah juga. Asma bintu Abi Bakar memang banyaklah kisah-kisah dia dalam membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara gelarang yang diberikan kepada dia adalah Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain. Kerana dia yang mempersiapkan bekalan makanan untuk Rasulullah. Tak ada kain tak ada tali yang nak ikat bekas Rasulullah tu, dia tak makanan tu, dia ambil kain, ambil tali pinggang dia kerak dua, dia ikat, sehingga kan diberi gelaran kepada dia Zatun Nitaqain. Asma bint Abi Bakar, dia kakak kepada Aisyah. Aisyah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma binti Abi Bakar menceritakan bahawa dia pernah mengeluarkan jubah Rasulullah. Dia daripada Asma binti Abi Bakar bahawasanya dia mengeluarkan jubah Rasulullah, yang mana jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi sesori dengan kain sutera tebal pada bahagian kerah, kedua lengan dan kedua belahnya. Maksud jubah Rasulullah tapi ada leh dengan sutera. Ada leh, cakap kita bahasa Terengganu ada leh. Ni, leh sini, leh sini. Boleh faham kan? Leh sini. Kan kita kan jubah kan ada leh kan? Okey, leh dia satu dengan sutera. Betul tak orang kata leh? Orang Terengganu leh yang ke tidak nak sebut. Ya dah hang. Okey, ada leh lah dengan sutera. Jadi kita dapat faham daripada hadis ni bahawasanya kalau sekiranya sekadar leh sahaja, maka tidak mengapa. Yang minggu lepas kita cerita ada hadis yang mengizinkan kalau hanya sebesar 2 jari ataupun 3 jari. Ada hadis yang sebelum daripada ni, kalau 2 jari ataupun 3 jari ataupun 4 jari, hak tu diizinkan sebab sikit. Jadi sekadar leh hak tu tidak menjadi masalah. Hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Daud. Asal hadis ni berada pada Sahih Muslim. Muslim dalam riwayatnya menambahkan bahawa jubah itu disimpan oleh Aisyah selepas daripada Rasul wafat. Jadi Rasul kan wafat di rumah Aisyah, jadi jubah tu Rasul simpan, Aisyah simpan lah. Lalu jubah itu ku simpan Aisyah. Lepas tu lepas daripada duduk di rumah Aisyah, lepas tu Asma bint Abi Bakar ambil.
jubah tersebut. Dia pun sifat. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengenakannya. Rasul pakai jubah ni. Sedangkan kami sekarang mengguna air bekas cuciannya untuk mengubati orang-orang yang sakit. Jadi kalau ada orang sakit, kami ambil jubah Rasulullah, rendang dalam air, ambil air tersebut, gunakan sebagai penawar, sebagai penyembuh kepada orang sakit. Baik. Ni yang dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat. Siapa sahabat? Asma binti Abi Bakar. Maka sebab itulah sepakat ulama mengatakan kita boleh mengambil berkat daripada kesang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mengambil keberkatan daripada kesang peninggalan Rasulullah. Antaranya hadis daripada Asma binti Abi Bakar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Cuma dia ada cuma juga Cuma hak yang masalahnya di zaman kita ni, takut-takut orang hak yang mengambil kesempatan, ada golongan mengambil kesempatan. Mereka kan cerita bahawasanya ini adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pun pakak gay, kena bayar pula nak masuk. Hak tu hak yang masalahnya. Last sekali kena tipu. Tapi tak apalah, kita khosak untuk mengambil keberkatan daripada peninggalan Rasulullah. InsyaAllah diharapkan ada ganjaran pahalanya kerana kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kesan peninggalan Rasulullah pun kita memuliakan. Baik, tapi hak yang mengecewakan adalah kena tipu korang. Itulah masalahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya Asma binti Abi Bakar menceritakan bahawasanya jubah hak yang ada pada aku ni Rasulullah pakai dulu. Lepas tu hari ni mana-mana orang hak yang sakit, kami akan letak di dalam air, menggunakan air tersebut sebagai penawar, penyembuh kepada orang sakit tersebut. Jadi sebab itulah penggunaan air dalam perubatan adalah dibolehkan. Berpandukan kepada hadis ni, tengok sahabat juga menggunakan air untuk tujuan perubatan. Kan ada kan orang mari jumpa dengan ustaz-ustaz, minta buat air tawar sikit, Jadi bukan minta buat air tawar tu nak suruh jadi tawar tu Allah Ta'ala yang ciptakan. Tak perlu mari jumpa ustaz, maksudnya minta ustaz ruqyah sikit, bacalah sikit ayat Quran, bacalah sikit benda-benda doa-doa supaya minum air ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembuhkan penyakit ni. Sebagai ikhtiar kita berdoa kepada Allah. Di samping kita pergi hospital, di samping kita pergi klinik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melalui perkara tersebut. Boleh tak guna air? Boleh, tak ada masalah. Mana sandarannya? Para sahabat sendiri pernah menggunakan air dalam tujuan untuk perubatan. Ni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ambil jubah Rasulullah, selang dalam air, menggunakan air tersebut tujuan untuk perubatan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad menambahkan sedikit lagi bahawa dahulu baginda sallallahu alaihi wasallam mengenakannya untuk menyambut kedatangan para tetamu dan untuk solat Jumaat. Jadi kalau ada tetamu ramai mari, Rasul akan pakai comel-comel sikitlah. Kalau nak berkumpul, contoh pada hari Jumaat, Rasul pakai comel sikitlah. Maka sebab itulah kata ulama, kalau kita nak mari sembahyang Jumaat, pakai comel-comel sikit. Kita alhamdulillah pakai comel belaka dah. Janganlah pakai yang awak kerja tu bosok bangun bau, lepas tu cari situ, cari sini. Janganlah. Tapi bukanlah siapa keharam, tak haram pun, tapi hak yang sebaiknya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita pakai yang comel pada hari Jumaat ketika menyambut tetamu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis bab berkait dengan pakaian. Kita masuk dalam bab baru. Kita masuk dalam Kitabul Janaiz. Kitab pada membicarakan tentang jenazah. Jenazah ni orang mati tu kita nak masuk bab lain pula bab baru pula. Bab mati. Mati ni semua orang mati belaka. Cuma mati ni semua orang takut belaka. Orang takut belaka. Melainkan orang hak yang benda putus cinta. Hak tu ada takut mati bunuh diri. Orang hak yang masalah kewangan, masalah ekonomi. Ramai mana hak yang bunuh diri punca daripada COVID-19 kan. Tengok dalam berita Baik. Jadi Allah Rabbi, kematian adalah benda yang pasti dilalui oleh setiap kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan kematian yang kita akan tempuhi, kita akan lalui ini adalah benda yang kita takut. Memang kita takut lah. Memang
Takut kita, oh takut. Memang takutlah mati ni. Tak ada orang yang tak takut. Semua takut belaka mati. Sebab kita takut mati ni bukan, kita orang Islam takut mati ni bukan kerana semata-mata mati tu. Benda yang lepas daripada mati kita tak tahu. Kita ni, nasib kita tu yang paling kita bimbang. Tapi kok mana-mana pun, lari kok mana pun, takut lagu mana pun, pasti akan sampai masa akan bertemu. Sehingga kan Allah Ta'ala kabar dalam Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang mu duk lari-lari akan berjumpa dengan kamu. Lepas daripada mati, mu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui perkara yang sembunyi dan perkara yang zahir. Dan Allah Taala akan cerita belaka benda yang mu duk buat atas dunia dulu, sama ada benda yang baik ataupun benda yang jahat. Allahu Rabbi, hak ni hak yang paling kita takut ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab Al-Janaiz insya-Allah kita sambung pada minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kalau dah mati lagi lah. Insya-Allah kita akan bincang pada minggu akan datang. Jadi untuk minggu ni kita kena berhenti sini dulu sampai masa dah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesilapan dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay.